Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat iman dan Islam. Nikmat yang paling besar yang mengatasi ribuan dan jutaan nikmat yang kita anggap ianya besar. Namun begitu, nikmat iman Islam yang dikurni oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya yang terpilih ialah satu nikmat yang dengan iman, dengan Islam sahajalah seseorang manusia itu akan kekal selamat, kekal bahagia buat selama-lamanya, tidak ada kesudahan. Kerana nikmat-nikmat yang lain di dunia ini adalah nikmat yang sangat sementara, yang pasti akan ada kesudahannya. Yang banyak pasti habis, yang besar akan mengecil, dan yang baru akan menjadi lama. InsyaAllah pada rakaman kali ini, khususnya untuk ahli jamaah, ahli qaryah Surau As-Salikin, Taman Desa Sentosa, ini adalah siri ataupun siri pertama lah, siri pertama dalam bulan Januari tahun baru ini, tahun 2021. Mudah-mudahan kita sentiasa tergolong di kalangan orang-orang yang menuntut ilmu, mencari-cari ilmu agama, sentiasa ada hubungan dengan majlis zikrullah, majlis yang akan membawa kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, majlis-majlis yang mengingatkan kita kepada kehidupan akhirat, insya-Allah. Kita menyambung masih lagi, kita akan mengambil iktibar dan juga pengajaran daripada hadis-hadis yang terkandung dalam kitab Mustika Hadis pada bab yang ke-9, hadis yang ke-33. Wajib bersikap ikhlas dan menuntut ilmu, dalam menuntut ilmu dan dalam mengerjakan sesuatu amal ibadah atau ketaatan. Firman Allah Subhanahu wa taala yang maksudnya, sesiapa yang percaya dan berharap akan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah dia menyekutukan sesiapa pun dalam ibadahnya kepada Tuhannya. Surah Al-Kahfi ayat 110. Hadis yang ke-33, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfal jannati yawmal qiyamah. Rawahu Abu Dawud wa Ibn Majah rahimahumullah. Maksudnya, terjemahannya, daripada Hadrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
sabdanya, baginda bersabda, sesiapa yang mempelajari sesuatu ilmu daripada jenis-jenis ilmu yang tujuannya untuk mencapai keredaan Allah, sedang ia tidak mempelajarinya melainkan untuk mendapat sesuatu bahagian daripada dunia, yakni harta benda atau pengaruh, nescaya ia tidak akan dapat mencium bau syurga pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Ibn Majah. Hadis yang ke-33 ini menerangkan orang yang mempelajari ilmu agama dengan tujuan mendapat habuan dunia buruk padanya. Huraiannya, tiap-tiap perbuatan adalah dinilai menurut tujuan orang yang melakukannya. Sesuatu perkara yang dilakukan oleh dua orang dengan tujuan yang berlainan, maka berlainan pula nilainya, kerana tujuanlah yang mendorong seseorang melakukan sesuatu perbuatan. Ilmu agama sebagaimana yang sedia diketahui adalah daripada Allah untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan beramal kerana Allah. Jadi di dalam hadis ke-33 ini kita dapat mengambil pelajaran ataupun peringatan tentang ilmu agama Islam, ilmu-ilmu yang tujuan ilmu ini dipelajari adalah semata-mata kerana Allah, semata-mata untuk membawa manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, membawa manusia untuk beribadah kepada Allah, membawa manusia kepada beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ilmu agama ini sebenarnya satu ilmu yang tinggi, yang paling tinggi, mengatasi segala ilmu yang lain. Ilmu syariat, ilmu fiqh, ilmu yang berkait dengan keperluan manusia, keperluan rohani manusia. Kalau keperluan jasad manusia, iaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, nak dapatkan ini semua pun perlu kepada ilmu, perlu pada usaha kerja. Apatah lagi keperluan rohani, keperluan roh kita, yang mana roh kita ini datang daripada langit, diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta kita, yang mencipta roh kita, dan dia jugalah yang maha mengetahui, maha berkuasa ke atas roh kita, yang telah menghantarkan rasul-rasul, nabi-nabi alaihimussalatu wassalam untuk memberitahu, untuk mengajarkan, untuk menyampaikan keperluan ataupun makanan bagi roh kita ini, yang mana asal daripada langit, maka sumber makanannya, keperluannya pun datang daripada langit. Jadi ilmu yang berkaitan, ilmu agama ini sangat bernilai dan sangat mahal, yang sebenarnya tidak ada nilaian pun jika nak dibandingkan dengan dunia. Kerana dunia ini, sehingga kalau seseorang itu habis sampai ajalnya, maka dia tinggalkan dunia ini dan dia tidak akan bawa apa-apa yang dia ada. Walaupun dia ada harta sebanyak 10 kali ganda dunia pun, dia akan tinggalkan. Yang dia akan bawa ialah iman dan amal soleh, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ilmu yang berkait dengan perkara yang kekal, ilmu agama ni, untuk amal, iman, amal ni bawa sampai akhirat, sampai kehidupan selepas mati, sehinggalah yang akan membawa seseorang itu ilmu yang sebenar, ilmu yang akan membawa, menyelamatkan seseorang itu daripada azab kubur, menyelamatkannya daripada ujian-ujian selepas itu di padang mahsyar, di mizan, melintas titian sirat, seterusnya masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah ilmu yang sebenar. Jadi dalam hadis ini diperingatkan kepada orang
ilmu agama. Orang yang belajar ilmu agama supaya membetulkan niat. Jangan digunakan ilmu yang ada ataupun mempergunakan ilmu agama dengan tujuan untuk mendapat habuan dunia. Kerana azab ataupun kerana ancamannya juga besar. Satu benda yang tinggi, yang bernilai, risikonya pun tinggi. Orang yang belajar ilmu agama, dia perlu betulkan niat dan perlu memikul beban amanah ilmu ini dengan betul supaya tidak jatuh, supaya tidak rosak, supaya tidak bawa ilmu ini ke jalan yang salah. Kerana ganjaran ataupun hadiah habuan akhirat sangat besar bagi penuntut ilmu. Jika orang-orang alim, para alim ulama ialah pewaris nabi-nabi. Bila disebut pewaris nabi-nabi, maka sudah cukup menggambarkan besarnya darjat kemuliaan alim ulama. Dan alim ulama ini, orang yang berilmu ini, ialah permata bagi manusia, umat keseluruhannya. Yang mana apabila seseorang alim itu membimbing, melakukan tugas dakwah, menyampaikan ilmu kepada umat, semua yang mengikut, semua yang belajar, ikut, betulkan muamalat, muasyarat sebagaimana kehendak Allah SWT dan Rasul, maka segala pahala, segala amalan yang dilakukan akan masuk dalam saham orang yang mengajarkan, saham orang alim tersebut. Jadi apabila berlaku kesalahan, penyelewengan pada amanah ilmu ini, maka ancaman hukumannya juga besar. Sehingga disebutkan dalam hadis, tak akan dapat bau syurga. Bermakna bukan setakat masuk awal, bukan setakat tak boleh masuk awal, tapi tak dapat cium bau syurga. Sebagaimana di dalam syarahan menyebutkan bahawa seseorang yang belajar ilmu agama itu hendaklah membersihkan hatinya supaya ilmu dan amal yang diusahakannya itu sungguh-sungguh kerana Allah, bukan kerana kepentingan dunia. Jika biasanya lah seseorang pelajar yang memang belajar dalam bidang agama, contohnya seperti kalau kebanyakan alim ulama kita, mereka akan belajar. Kalau zaman ustaz kami dulu, mereka ini belajar dengan bukan setakat dihantar ibu bapa, bukan macam zaman kami lah, bukan macam zaman kita. Zaman mak ayah kita dulu memang fahamlah semuanya susah. Jadi di kalangan alim ulama dahulu, mereka belajar dengan kehendak mereka sendiri. Jadi bila belajar dengan kehendak sendiri, pastilah masa tu kalau kata belajar di pondok-pondok, belajar di tempat pengajian madrasah, ini memang dah tahu dah. Memang kebanyakannya bukan macam sekarang. Kebanyakannya kalau di zaman ustaz-ustaz kami dulu, memang tak fikir dah tentang soal iktiraf atau tidak sijil ataupun lulusan yang didapati, kerana hanya semata-mata memikirkan untuk belajar ilmu dan menjadi seorang pendakwah yang akan menyampaikan ilmu agama kepada umat ini. Dan untuk keperluan dunia, untuk soal makan minum tu tak, nombor 2 letak di belakang. InsyaAllah apa yang Allah Ta'ala beri, itulah yang akan didapati. Rezeki tu ada di mana-mana. Begitulah kalau di zaman waktu saya dan kawan-kawan masuk belajar pun macam tu juga. Nasihat ataupun kata-kata aluan yang diberikan oleh ustaz-ustaz kami, bahawa kita belajar ilmu agama ini semata-mata kerana Allah, dan belajar itu daripada awal
daripada mula kenal tentang nahwu saraf, iaitu kaedah dalam bahasa Arab, sehinggalah belajar kitab-kitab yang bermula dengan kitab-kitab yang nipis, hadis 40. Kalau kitab fiqah, kitab-kitab yang asas dalam mazhab Syafi'i, Safinatun Najah, naik sedikit demi sedikit sehinggalah sampai pada pembelajaran hadis, seperti pembelajaran Dauratul Hadis, Sihah Sittah ataupun Sunan Sittah. Dan semua ini semata-mata ketika di dalam pengajian itu hanya untuk istilahnya membuka, mendapatkan kunci ilmu saja. Kemudian selepas tamat barulah seseorang pelajar itu mestilah meneroka bidang ilmu agama yang sangat luas ini. Jadi memang jika kita lihat, kita sebagai masyarakat, orang-orang Islam yang sebenarnya kita ini dipimpin oleh alim ulama, kita sendiri sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang Islam perlu memandang tinggi alim ulama. Walaupun ada ancaman kepada orang-orang yang belajar ilmu agama untuk semata-mata mencari dunia, dan memang ada segelintir sebahagian kecil, sangat sedikit orang yang mungkin nampak macam dengan ilmu yang dia ada, dengan gelaran, title ustaz yang dia ada, itu nampak macam dia dapat banyak habuan dunia. Namun kita yang memerhatikan, kita yang melihat alim ulama ini, ustaz-ustaz ini, perlulah berwaspada dengan sangkaan kita. Sesama orang Islam pun kita perlu bersangka baik. Orang Islam biasa yang bukan ulama pun, apatah lagi kepada ulama, kena ada sangka baik. Sebenarnya memang tak dinafikan ustaz-ustaz yang mengajar ini ada kalanya mereka pun memang kesempitan, kekurangan dalam keperluan hidup. Mereka juga ada keluarga yang perlu disara. Jadi untuk keluarkan gelaran penunggang agama, contohnya penunggang agama, gelaran yang semakna dengannya lah, jangan kita bermudah-mudah, jangan kita senang-senang. Sebab kalau pada pandangan ataupun pada pengamatan saya sendiri, kebanyakan dan hampir semua para pelajar agama yang belajar dengan sistem yang betul, ada sebahagiannya bermula dengan menghafaz Al-Quran, belajar tahfiz. Kemudian selepas tamat, khatam, menyambung ataupun baru bermula pengajian dalam kitab-kitab bidang-bidang agama. Jadi kebanyakan yang belajar dengan jalan yang betul, mereka ini insya-Allah apabila mereka telah tamat, mereka akan berikan sepenuh masa mereka untuk berkhidmat kepada agama, berkhidmat kepada ilmu. Jadi memanglah tidak dapat tidak, keperluan dunia ni perlu diambil. Jadi memang tidak perlulah kita sinis kepada ustaz-ustaz yang mungkin pada awalnya nampak macam biasa-biasa aja. Kereta pun kecil, penampilan pun biasa, tak nampak macam berharta, tapi kemudian mungkin ada pertambahan. Sebenarnya biasalah sebagai manusia biasa, mestilah seseorang itu perlu kepada dunia. Cuma yang berlaku juga kadang-kadang yang mencemarkan nama ustaz-ustaz ini ialah memang orang yang bukan orang alim pun sebenarnya, yang memang dia belajar itu memang belajar sebahagian kecil, ataupun belajar bagaimana untuk gunakan, bagaimana untuk kuasai mungkin satu-satu satu-satu bidang yang berkait dengan agama, urusan-urusan, contohnya urusan tentang umat Islam lah, urusan tentang ibadah umat Islam contohnya dipelajari
dikuasai. Kemudian daripada situ orang-orang yang mengambil peluang ini, orang-orang yang ada kepentingan dunia ini, mereka gunakan. Dan kalau yang zaman kita ni kan ada berlaku, kadang-kadang yang digunakan profil ustaz, profil imam untuk minta derma, untuk minta pinjaman tapi punya tipu. Ada seorang kawan saya di Johor, imam di satu masjid di Johor. Dia imam satu, imam tiba-tiba imam dua dapat mesej daripada dia, tapi nombor yang tak biasa pakai, cuma gambar profil tu gambar dia, minta pinjam 2,000. Tapi imam dua pun maklumlah, apa boleh dibuat, bukan rezeki, ujian daripada Allah. Dia pun tak call, terus saya transfer 2,000. Bila dah rasa tak sedap hati, baru nak tanya, dan memang kena tipu lah. Jadi perkara ini mencemarkan, merosakkan pandangan manusia pada orang-orang agama. Begitu jugalah yang memang mungkin di kalangan ustaz, tetapi mungkin yang ustaz-ustaz yang muda, macam kami lah, yang memang ada juga melakukan kesilapan, tapi mungkin dengan sebab ada nama, orang kenal, jadi kesilapan yang dilakukan itu menyebabkan pandangan masyarakat, pandangan manusia menjadi serong terhadap asatizah, terhadap ustaz, terhadap alim ulama. Namun begitu, kita hendaklah berwaspada terhadap perkara ini. Bukan setakat pada alim ulama saja, pada umat Islam juga kita kena ada sangka baik. Perlu ada berhati-hati, tapi kita lebih utamakan sangka baik, lebih utamakan tidak ada hasad dengki, dan tidak ada memandang rendah, merasakan orang lain lebih rendah berbanding kita. Mungkin di kalangan masyarakat, di kalangan orang awam, ada yang ada rezeki lebih, ada yang mempunyai rezeki lebih. Jadi kita perlu faham bahawasanya organisasi ataupun pembelajaran agama Islam ini adalah satu tuntutan fardu ain, fardu kifayah. Kalau untuk tahfiz contohnya, ialah sebagai satu fardu kifayah. Maka kita yang mungkin tidak dapat melakukannya, tidak dapat mewujudkan, tak dapat membuka tahfiz sendiri, ataupun tidak dapat menghantar anak-anak belajar tahfiz, maka bantulah ataupun sokonglah. Anggaplah seperti itu keluarga kita, mereka itu keluarga sendiri, dengan membantu apa yang mampu, apa yang boleh, di dalam merealisasikan, di dalam menyokong tuntutan fardu kifayah yang dituntut kepada kita umat Islam. Memang perlu ada, dan memang kalau ikutkan peratusan sangat kecil pun, kalau nak dibandingkan, sangat kecil orang-orang yang pelajar-pelajar agama di madrasah, di ma'had, di tempat pengajian Islam ini berbanding dengan tempat belajar yang lain lah, berbanding dengan pelajar universiti, pelajar sekolah-sekolah aliran sains dan sebagainya. Di dalam hadis ini, Rasulullah SAW menegaskan bahawa orang yang menuntut ilmu agama untuk mendapat habuan dunia semata-mata. Biasanya orang yang belajar ilmu ini dengan silibus yang betul, silibus yang daripada yang memang disusun, maddah-maddah yang memang disusun penuh dengan bukan setakat fiqh hadis saja, bahkan adanya pelajaran berkenaan dengan adab, kemudian dimasukkan juga tarbiyah. Maka semua pelajar-pelajar agama ini sebenarnya telah diisi dengan telah diletakkan di atas landasan yang betul, yang memang tidak akan melihat kepada dunia, tidak akan
menghasilkan semata-mata dunia daripada ilmu yang dipelajari. Bahkan kebanyakan alim ulama kita telah korbankan dunia mereka. Ada sebahagian sebahagian ulama yang mana dia ada harta dunia yang dia dapat rezekinya daripada cara lain, kemudian dia tidak ambil pun upah ataupun tak ambil gaji daripada dia daripada mahad, daripada madrasah yang dia ajar, cukup sekadar yang dia dapat. Bahkan dia telah keluarkan belanja sendiri untuk memenuhi keperluan agama. Barang siapa yang menuntut, bahawa orang yang menuntut ilmu agama untuk mendapat habuan dunia semata-mata, maka ia bukan sahaja tidak memasuki syurga, bahkan tidak dapat mencium baunya. Kerana yang demikian telah menyelewengkan agama Allah dan telah menjualnya dengan habuan-habuan dunia. Oleh itu sudah selayaknya ia menerima balasan yang seburuk-buruknya. Dalam pada itu, janji balasan buruk yang tersebut dalam hadis ini tidak ditimpakan kepada orang yang menuntut ilmu agama dengan ikhlas. Kemudian ia beroleh habuan dunia sebagai nikmat pemberian yang disegerakan Tuhan kepadanya. Maka orang yang demikian tidak dikeji oleh syarak kerana ia tidak menyelewengkan agama Allah daripada tujuannya yang sebenar. Ada sebahagian alim ulama yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala anugerah pemberian dunia. Ada ramai orang yang memuliakan alim ulama dan memberikan kepada mereka harta dunia lah. Tetapi itu datang dengan sebab kurnia Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan mereka tidak mengharapkan langsung, tetapi mereka telah dimuliakan oleh para pelajar, oleh anak murid yang telah memudahkan urusan mereka. Kalau di Malaysia ini, dulu ada seorang ustaz almarhum, Ustaz Fazli Al-Yamani. Kalau dulu biasa berceramah lah di televisyen dan di radio. Antaranya dulu sebelum almarhum wafat, rancangan beliau adalah rancangan di Radio Aikim Tahsin Ibadah sebelum diganti oleh Ustaz Ahmad Lutfi. Jadi beliau ini selepas habis belajar dari Yaman pun sentiasa mengirim, sentiasa menghantarkan bekalan belanja kepada gurunya di sana, yang mana di sana para guru di Yaman kebanyakan mereka hidup dengan sangat sederhana. Kebanyakan mereka hidup dengan keperluan yang cukup makan sahaja, dan ada yang tidak mencukupi pun. Jadi almarhum Ustaz Fazli ini hantar belanja, hantar duit poket tiap-tiap bulan dan sering bertanya khabar. Jadi ada sebahagian mungkin di kalangan ulama, di kalangan para habaib, kita lihat mereka pergi ke merata pelosok dunia, datang ke Malaysia, pergi ke Indonesia, dijemput ke mana-mana tempat untuk menyampaikan ilmu. Nampak seperti mereka ini diberikan habuan dunia, nampak macam mereka mewah, tetapi tidak. Kehidupan mereka di tempat mereka ialah sangat sederhana, dan yang nampak datang ke negara-negara lain dimuliakan, diberikan kemudahan, itu adalah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada mereka, yang mereka tidak pernah harapkan, yang mereka tidak pernah minta. Mengenai hal ini, Imam Ghazali dan alim ulama lain rahimahumullah telah membahagikan penuntut ilmu kepada 3 bahagian. Yang pertama, orang yang menuntut ilmu kerana Allah dan untuk keselamatannya pada hari akhirat, maka ia adalah daripada orang-orang yang berjaya, orang-orang yang mendapat manfaat yang besar daripada ilmunya, orang-orang yang diangkat darjatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang seperti yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan, Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat darjat orang-orang beriman di kalangan kamu dan orang-orang yang
Allah SWT mengangkat darjat orang-orang beriman di kalangan kamu, dan orang-orang yang diberikan ilmu diangkat beberapa kali darjat beberapa kali ganda. Yang kedua, orang yang menuntut ilmu untuk mendapat kemuliaan, kebesaran, harta kekayaan semata-mata, dan pada itu dia menyedari akan tujuannya itu. Orang yang demikian, jika dia bertaubat dan menyelamatkan dirinya daripada perbuatan yang salah itu, maka termasuklah dia di kalangan orang-orang yang berjaya, orang yang tersalah jalan, yang menggunakan ilmu untuk dunia kemudian bertaubat, maka mudah-mudahan taubatnya diterima Allah, kerana orang yang bertaubat dari dosa akan menjadi sama seperti orang yang tidak melakukan dosa. Dan jika ia mati dalam keadaan itu, iaitu dalam keadaan mempergunakan ilmu sebelum bertaubat, ditakuti akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Yang ketiga, orang yang menuntut ilmu dengan tujuan mendapat harta kekayaan dan pangkat kebesaran, dengan menyangka bahawa dia mempunyai kedudukan yang mulia di sisi Allah kerana ia berlagak seperti alim ulama pada pakaian dan tutur katanya, maka orang yang demikian adalah daripada golongan yang binasa, kerana dia dihalang daripada bertaubat oleh sangkaannya bahawa dia berada di atas jalan yang benar. Ini seperti yang ancaman yang terdapat dalam hadis berkenaan dengan orang yang belajar ilmu semata-mata supaya diangkat oleh manusia, dipanggil orang alim. Dan ada juga hadis yang lain menyebut sesiapa yang belajar ilmu agama ini semata-mata, iaitu tujuan dan niatnya tidak diperbetulkan, semata-mata untuk berdebat, berbalah dengan orang alim yang lain, ataupun semata-mata untuk menghina, merendahkan orang-orang yang jahil, maka ini juga termasuk di kalangan orang-orang yang belajar ilmu agama tidak sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita dapat iktibar daripada hadis yang kita bacakan pada hari ini, di mana kita perlu sama-samalah kita mengambil pelajaran, sama-samalah kita merenung dan insaf bahawasanya alim ulama ini ialah tempat rujukan kepada umat. Kita perlu merujuk dalam setiap masalah agama dan perlu mengangkat martabat alim ulama, asatizah, ustaz-ustaz kita ke kedudukan yang betul. Anggaplah mereka sebagai warisan daripada nabi-nabi. Anggaplah mereka sebagai satu golongan yang perlu ada, yang mesti ada, yang mesti kita jaga, yang kita perlu jaga keperluan hidup mereka, yang kita perlu jaga mereka sehinggalah mereka boleh menyampaikan ilmu agama dengan sempurna, mereka boleh beri tumpuan kepada ilmu agama. Wallahu alam. Yang baik daripada Allah SWT, salah silap kekurangan ialah kelemahan daripada saya sendiri. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada siri yang kedua pada bulan ini. Wallahu ta'ala alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.